أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT yang telah memberikan keizinan kepada kita, menganugerahkan kepada kita nikmat Ramadan, dan alhamdulillah kita telah sampai ke kemuncak Ramadan, iaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Dan eloklah di kesempatan ini kita mengimbau kembali sejauh mana pencapaian kita terhadap pencapaian objektif ataupun KPI Ramadan itu sendiri. Kita tahu bahawa Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai takwa, sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas kaum-kaum sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. La'allakum tattaqun, ya. Tattaqun ataupun ketakwaan itu diberikan definisi yang pelbagai oleh ulama, tetapi mereka bersepakat dalam memberikan takrifan kepada takwa itu sebagai kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan patuh dan taat kepada semua suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan-tuntutan syariat Islam, dan kita menjauhi semua larangannya. Dalam tafsir At-Tabari menyebut tattaqun itu bermaksud tad'afuna. Tad'afun itu disebutkan sebagai kullama qalla al-aklu dha'ufat asy-syahwah. Tad'afun itu bermaksud kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan ketundukan itu, dengan kita berpuasa itu, kita akan beroleh matlamat ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apabila kita setiap kali kita kurang memakan makanan-makanan, syahwat kita akan kurang, ya. Apabila kurang syahwat, maka kuranglah maksiat. Kullama dha'afat asy-syahwah qalla al-ma'asi. Setiap mana syahwat, setiap kali syahwat itu berkurangan, maka maksiat itu dapat dielakkan, ya. Baik, litattaqu bermaksud litattaqu al-ma'asi, supaya kamu dapat menghindari diri kamu daripada maksiat-maksiat, ya, yang disebabkan oleh dorongan hawa nafsu. Dan ini juga bertepatan dengan hadis Nabi SAW yang menyebut as-siyamu junnah ataupun as-siyamu junnatun wa wijaun. Puasa itu adalah sebagai perisai ataupun protection, perlindungan kita daripada melakukan maksiat. Sebab apabila kita bertakwa, ia menjadi asbab kepada kita mengelakkan daripada melakukan maksiat, ya. Baik, untuk kita melihat sama ada kita telah sampai kepada tahap pencapaian takwa itu, kita perlu melihat kepada tanda-tandanya ataupun kriteria ketakwaan itu. Apa yang dimaksudkan dengan apa yang dibuktikan dengan pencapaian ketakwaan itu adalah apa yang mungkin terzahir pada zahir kita, pada perbuatan kita, pertuturan kita, dan mungkin yang tersirat di sebalik batin kita, ya. Disebutkan oleh Sayyidina Ali, dinaqalkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menyebut bahawa at-taqwa itu adalah al-khawfu bil jalil, ya. Yang pertama sekali, ya. Perkara yang pertama yang disebut sebagai pencapaian takwa itu ialah takut kepada al-jalil, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wal 'amalu bit tanzil, dan beramal dengan at-tanzil. Apa dia at-tanzil? At-tanzil itu adalah Al-Quran. Maknanya kita beramal dengan semua tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, semua suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa sahaja yang didatangkan dalam Al-Quranul Karim, ya. Wal qana'atu bil qalil, apabila kita berhadapan dengan kesusahan ataupun kesukaran hidup, kita tidak berkeluh kesah, kita berpuas hati dengan apa yang ada, dan tidak menjadikan ia sebagai sebab untuk kita memusnahkan diri dan seumpamanya. Wal isti'dar yaum ar-rahil, kita bersedia untuk hari ar-rahil, iaitu hari kiamat nanti. Persediaan-persediaan yang perlu kita lakukan untuk hari akhirat nanti, kita tingkatkan dengan adanya ketakwaan itu, maka akan
dipertingkatkan persediaan-persediaan tersebut. Itu bukti bahawa kita telah mencapai ketakwaan. Baik, dalam menjalani kehidupan ini, apabila kita sebut seorang itu bertakwa, maka kita lihat kehidupannya adalah sebagai seorang mukmin yang benar-benar menjaga syariat ataupun tuntutan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, apabila disoal tentang apakah takwa itu, beliau menyebut dengan maksud bahawa takwa itu adalah sebagaimana kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan onak dan duri. Ya, apabila kita berjalan di atas satu jalan yang dipenuhi dengan duri-duri, maka kita akan berhati-hati dengan duri tersebut. Takut-takut jika kita terlanggar duri dan akan mencederakan kita. Begitu juga dengan ketakwaan, maknanya seorang yang bertakwa itu dia akan mengelakkan dirinya daripada melakukan maksiat. Berhati-hati dalam kehidupannya sehingga tidak terlibat dengan sesuatu yang berbentuk maksiat ataupun penderhakaan kepada Allah SWT ataupun sesuatu yang tidak patuh kepada syariat. Baik, kemudian boleh kita letakkan sebagai satu tanda ataupun alamat-alamat pencapaian kepada ketakwaan itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, yang menyebut bahawa takwa itu adalah dia akan terpancar melalui sidqul hadis, iaitu percakapan ataupun pertuturan yang benar, sentiasa melafazkan kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak pernah berunsurkan pembohongan. Kemudian rahmatud du'afa, bersifat belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, orang fakir, miskin, anak-anak yatim dan juga seumpamanya. Jadi kita bersifat belas ihsan. Kalau tidak ada belas ihsan itu dalam diri kita, maknanya kita kosong daripada ketakwaan ataupun belum sampai kepada tahap mencapai ketakwaan itu. Wafa'u bil ahdi, memenuhi janji. Ya, ini satu perkara yang sangat penting juga dan disifatkan sebagai salah satu daripada sifat penting orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Apabila berjanji, maka hendaklah ditepati janji tersebut. Qillatul mubahah linnas, tidak menunjuk-nunjuk kepada manusia apa saja pencapaian kehebatannya, tidak ada sebarang riak, rasa bangga dan menunjuk-nunjuk kepada manusia sehingga ia dipuji, dipuja dan seumpamanya. Silaturrahim, dan dia bersikap sentiasa mengeratkan silaturahim dengan kaum kerabat, dengan saudara mara, dengan jiran tetangga, dengan saudara-saudara se-Islamnya yang lain. Kemudian husnul khuluq, iaitu mempamerkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah kita sebut, bukan akhlak yang mazmumah. Was'atul khalqi fima yuqarribu ila Allah, iaitu memperkasakan dirinya dengan satu yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertingkatkan ibadahnya, mempertingkatkan amal solehnya, yang mana ia akan menambahkan taqarrub seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa pentingnya takwa ini? Takwa ini banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya. Antaranya, sebagaimana yang disimpulkan atau dirumuskan oleh para ulama, ialah yang pertama sekali, tazidu fil umur, menambah umur. Kalau seorang itu bercita-cita untuk panjang umur, maka tingkatlah ketakwaan. Dengan ketakwaan itu, insya-Allah akan memanjangkan umurnya. Wa tajlibur rizq, mendatangkan rezeki, membawa rezeki tanpa disangka-sangka, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah SWT dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah SWT akan memberikan kepadanya penyelesaian kepada setiap satu masalah, makhraja, dan dia akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Dia akan memberikan rezeki kepada seorang itu tanpa disangka-sangka. Jadi kalau siapa yang mengharapkan penambahan rezeki, maka hendaklah bertakwa. Dengan takwa itu akan menjadi sebab kepada bertambahnya rezeki seseorang. Tarfa'ul humum, menjauhkan keluh kesah daripada diri seseorang. Sekiranya seseorang itu menghadapi masalah, dia tidak berasa keluh kesah. Dia sentiasa berlapang dada. Dia menerimanya sebagai satu peluang untuk menambah ketakwaan, untuk menambah pahala dan menambah kebaikan.
tudfi'uz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Ya, ini juga penting, ya, sebab manusia itu tidak dapat lari daripada melakukan dosa. Jadi dengan ketakwaan ini dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa tunirul qalb, ya, menerangi hati kita. Hati kita tidak akan merasa gelap, tidak akan merasa susah hati, tidak akan malap sampai bila-bila, kerana kita mempunyai ketakwaan, mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fil qabri nurun, dia akan menjadi cahaya dalam kubur nanti semasa kita berpindah ke alam barzakh nanti, ya. Amal-amal kita dan juga ketakwaan kita ini akan menjadi teman kita dan akan menerangi kubur kita di sana nanti, insya-Allah. Minan nari surun, dia akan menjadi benteng kepada neraka. Wa 'alas sirati 'aburun, dia akan menjadi sebab kepada pantasnya untuk kita meniti sirat nanti. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita sebut sebagai kelebihan ataupun fadail at-taqwa. Dan takwa ini adalah merupakan satu matlamat tarbiyah. Apabila kita menjalani tarbiyah puasa, siam, tarbiyah Ramadan ini, kita sebut sebagai institusi Ramadan ataupun madrasah Ramadan ini, adalah untuk pencapaian ketakwaan itu. Apabila seorang itu bertakwa, maka dia akan kembali kepada fitrah kemanusiaan, fitrah manusia itu sendiri. Fitrah manusia itu diciptakan dalam keadaan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah khaliqnya dan dirinya adalah makhluk yang perlu taat kepada khaliqnya. Jadi itu adalah fitrah. Fitrah itu dibayangkan ataupun diterjemahkan dalam konsep ketakwaan. Dan sebab itulah apabila kita berjaya menjalani ibadah ataupun tarbiyah Ramadan ini, kita akan merayakan Aidul Fitri, iaitu yang disebutkan sebagai perayaan kita kembali kepada fitrah. Fitrah itu maksudnya apabila kita dapat memperoleh ataupun menterjemahkan ketakwaan itu dalam diri kita. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.